أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الله الله الله. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan kesihatan kepada kita, panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita merindui kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insya-Allah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bercakap banyak kali kita dengar Ustaz Fazrul menyebut Masjidil Haram dan sebagainya. Cinta kita, rindu kita kepada tanah suci Makkah dan juga Madinatul Munawwarah. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita nanti insyaAllah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimanakah sinopsis bagi halaman ini? Mari kita sama-sama perhatikan. Bermula daripada ayat yang ke-14, kita akan melihat menyambung kepada semangat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang beriman. Perangi musyrik sebagai azab daripada Allah dan membersihkan hati orang-orang yang beriman. Ini yang dinyatakan pada ayat 14 hingga ayat 15. Dan kemudian disambung pada ayat yang ke-16, ujian kaum muslimin dan menjadikan teman kepercayaan, ya, menjadikan macam mana ujian itu yang perlu dihadapi dengan baik, iaitu dengan berjihad fi sabilillah. Kemudian disambung pada ayat yang ke-17, ya, Allah menceritakan tentang siapakah yang layak memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala, Masjidil Haram dan juga masjid-masjid di seluruh dunia. Diikuti pada ayat 19 hingga 20, keutamaan beriman kepada Allah dan hari akhirat serta jihad bersungguh-sungguh fi sabilillah. Allah menyatakan ini sebagai kumpulan orang-orang yang berjaya. Jadi ini adalah kandungan daripada halaman 189 secara ringkas. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم.
daripada resolusi kita bersama pada hari ini. Yang pertama, berjuang sebagai tentera Allah dengan mengajak ke arah kebaikan dan memerangi kebatilan. Yang pertama, buktikan keimanan dengan kesediaan untuk berjuang pada bila-bila masa diminta. Dan yang ketiga, kita sama-sama imarahkan masjid dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Dirikan solat, tunaikan zakat sebagai tanda keprihatinan sosial kita. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Iaitu perkataannya khaziyah, iaitu dihina ataupun menghina, ya. Allah nyatakan pada ayat yang ke-14, bila seseorang ataupun umat Islam menyerang ataupun berjuang sebagai tentera Allah, Allah akan wayuhzihim, Allah akan menghina kepada orang-orang yang melawan Allah Subhanahu Wa Taala 26 kali di dalam Al-Quran. Yang kita doakan agar kita tidak dihina, tetapi kita jadilah tentera-tentera Allah. Dan mengapa kita menjadi tentera Allah? Bukan kerana kita suka serang orang. Umat Islam bukan suka serang orang, tetapi umat Islam mempertahankan hak-hak asasi manusia agar semuanya mengikut keadilan, tidak dizalimi, tidak diambil hak itu tanpa jalan yang benar. Jadi ini adalah spirit, semangat perang ataupun berjuang di dalam Islam yang perlu kita selalu faham agar surah At-Taubah ini tidak disalahfahami ketika kita baca dan juga ketika kita menyampaikan mesej ini kepada rakan-rakan, kepada orang-orang di sekitar kita. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Seperti biasa, kita nak ulang kaji lagi tajwid kita pada hari ini. Kita ingin melihat lagi ataupun kita ingin mengikuti kata silap hari ini. Kita nak berkongsi tentang mim yang bersabda ataupun syiddah ataupun syaddah. Mari kita sama-sama ikuti insya-Allah paparan slide kita, iaitu nun sakinah dan tanwin, hukum nun dan mim musyaddadah. Hukum nun dan mim musyaddah. Nun dan mim musyaddadah adalah nun dan mim yang diletakkan tanda tasydid ataupun sabdu di atas keduanya. Kan? Maksudnya atas mim ataupun nun tu ada sabdu. Sabdu kan, tahu sabdu macam W kecil macam tu kan? Thumma inna, itu sebutannya. Maksudnya kita kena dengung dua harakat. Dengung berapa? Dua harakat saja. Jangan dua rakaat pula. Dua harakat saja, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Thumma inna. Itu contoh mim yang bersabdu dan juga nun yang bersabdu. Baik, jadi sama-samalah nanti kita praktikkan dalam bacaan kita. Contohnya dalam ayat yang kita baca hari ini, subhanallah, ada. Kalau kita tengok satu ayat yang ke-17, ayat yang ke-17, wa finna, atas nun ada sabdu, jadi dua harakat wajib al-gunnah. Wajib kita dengung dua harakat. Wa finnari, wa finnari, ayat yang ke-16. Walamma, jadi kita tak boleh laju kat situ, jangan walama, tak boleh. Walamma inna amma, apa tak ada. Tak ada, fa saja ada. Mim dengan nun. Anna, amma, itu. Ini dua contoh mim yang bersabdu ataupun nun yang bersabdu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Untuk kita jelas lagi, kita tengok contoh yang kedua dalam tajwid tadi. Mim yang bersabdu, nun yang bersabdu, dua harakat. Okey. Yang ini nun dan mim musyaddadah hendaklah dibaca dengan cara dipanjangkan gunnahnya. Dua harakat sama ada ketika waqaf atau wasal. Maksudnya kita telah sebut tadi kadar dia dua harakat saja. Ustaz Fasun dah sebut tak boleh lebih, betul, dua harakat saja. Kalau contoh dekat ayat ni surah Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Okey, cantik ayat ni ialah dia ada dua keadaan. Pertama, keadaan bersambung. Hunna libasun, itu dalam keadaan bersambung ataupun wasal, kan? Dan keadaan waqaf pun mesti mengekalkan juga dua harakat dengung je. Wa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lahun dua harakat. Lahun dua harakat. Hunna dua harakat. Jadi
boleh kita praktikkan dalam bacaan kita. Nun bersabdu, mim yang bersabdu kena dengung 2 harakat. Terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.